Hai, Assalamualaikum semua. Berjumpa kita sekali lagi di channel Dapur Mama Tira. Kali ni saya nak kongsikan macam mana buat talam caca ya. Talam caca ni sangat mudah. Dia menggunakan tepung caca yang kita kena rebus dulu. Kemudian kita akan toskan di bawah air paip ya. Dia tak melekit-lekit. Okey, kita tengok bahan-bahannya ya. Okey, jom kita tengok bahan-bahan yang saya gunakan untuk buat talam caca ya. Saya gunakan caca yang saya rebus, kemudian saya basuh di air yang mengalir dan saya akan toskan. Saya gunakan 90 gram caca yang telah direbus. Kemudian saya gunakan 250 ml santan pekat. 150 gram gula pasir. 160 gram tepung beras. Boleh pakai tepung beras cap gajah 3 dan juga cap teratai. Hari ini saya pakai cap teratai. Dan juga saya gunakan lebih kurang dalam 2 sudu besar tepung jagung. Saya dah masukkan sekali Dan saya gunakan 1 TSP garam. Juga 450 ml air biasa. Okey, sekarang saya nak tunjukkan bahan-bahan untuk buat lapisan atas ya. Okey, kita pakai lebih kurang dalam 160 gram tepung gandum. Apa-apa cap pun tak kisah. 1 sudu besar tepung jagung saya dah letakkan kat sebelah dia. Saya gunakan 180 gram gula. Kalau yang nak manis boleh tambah. Tapi pada saya ni dah pas lah. Dia punya kemanisan. 3 biji telur. 250 ml santan. 500 ml air. 1 TSP garam. Saya akan cedokkan nanti daripada situ 1 TSP. Saya gunakan 1 TSP sirap ros. Dan juga saya tambahkan lagi 1 TSP pewarna pink untuk bagikan dia punya colour naik sikit. Jom kita tengok caca. Okey, saya dah nak adun lapisan atas. So, kita buat lapisan atas dulu ya. Kita adunkan dulu lapisan atas. So, kita masukkan tepung tadi. Kita masukkan gula. Ya. Kita campurkan bahan-bahan ni tadi. Dan kemudian kita letakkan santan. Kita letakkan bahan-bahan ni semua sekali. Kita satukan dia dengan gulanya, dengan telurnya. Dan kacau rata sehingga dia tidak berbiji dan berketul. Garam jangan lupa. Okey, telur. Kacau sebati. Okey, air ni kita letak sikit-sikit. Apabila dia dah larut, telur kita pun dah sebati dengan kita punya tepung. Dan kita tambahkan sedikit demi sedikit kita punya air sampailah habis. Okay, apabila kita punya air pun dah habis, kita masukkan. Ini saya habiskan. Kemudian kita akan letakkan 1 TSP sirap ros kita tadi. Jadi kita tak payah letak esen vanila lah. Sebab sirap ros ni pun, dia memang bau dia dah wangi. Memang sedap. Bau dia harum. Kemudian saya tengok colour dia tu tak berapa merah sikit. Jadi saya letakkan 1 TSP pewarna pink. Bagi colour dia sweet-sweet sikit. Campur rata. Kacau dia, molek-molek. Apabila dia dah rata semua, colour pun dah cantik yang macam mana kita nak. Kemudian kita akan tapiskan kita punya adunan ini ke dalam periuk Okey, kita tapiskan adunan kita tadi masuk dalam periuk. Okey, kita nak bancuh lapisan bawah pula. Kita campurkan semua bahan-bahan kita tadi. Tepung, gula, tepung jagung, santan dan lain-lain kecuali caca. Caca kita akan masukkan kemudian masa kita tengah kacau nanti dah pekat, dan kita akan masukkan caca kita ke atas dapur nanti sebab kita tak nak caca kita tu patah-patah dan hancur. Nanti tak cantik Jadi kita akan bancuhkan bahan lain dulu.
kecuali cacah. Okay, banyak tips-tips yang saya nak kongsikan ya. Jadi jangan skip video ni sebab saya nak kongsikan pada orang yang belum pandai, yang masih nak belajar buat talam ya. Tapi kalau yang dah expert tu tak masalah. Macam ni cacah ni kita akan masukkan masa kita kacau atas dapur nanti. Ya. Kita tengok nanti cara dia macam mana. Okey, kita letak tepi dulu lapisan bawah yang kita dah adun tadi. Kita kacaukan bahan yang kita dah adun untuk lapisan atas. Okey, kita kacaukan dia sampai dia agak-agak pekat. Tetapi bukan terlalu pekat. Dan dia ada bergentil-gentil sikit. Tetapi jangan berhenti mengacau di atas api yang sederhana besar ya. Okey, kita terus kacaukan dia. Okey, part ni saya nak tunjukkan macam mana kepekatan yang kita nak Bagi puan-puan yang dah pandai buat talam mungkin tak ada masalah. Tetapi bagi orang yang baru-baru nak belajar, dia memang nak tengok macam mana dia punya kepekatan. Tetapi kalau buat talam ni, jangan give up. Sekali dua kali buat tak jadi, cuba lagi. InsyaAllah pasti berjaya satu hari nanti. Okay, apabila dia dah masak kepekatan dia macam ni dan dia sedikit berbiji, kita ketepikan, kita angkat Kita angkat, kemudian kita tuang di dalam jug. Okey, untuk jug ni saya akan tuangkan dia dan dia dapat 1000 ml ya, 1000 ml. 1000 ml kita akan bagi dua sebab kita nak buat talam ni macam yang dalam gambar tu ya. Jadi kita nak atas bawah dia merah, jadi kita bagi dua. Bagi dua, so dapat 500 ml satu bahagian ya. Jadi kita nak bagi dia sama rata, 500 ml atas, 500 ml bawah. Kemudian kita akan kukuskan lapisan bawah yang pertama. Okey, saya gunakan loyang 10 yang saya dah alas dengan plastik ya. Plastik ni memang untuk plastik talam. Jadi plastik yang kita gunakan ni memang khas untuk makanan. Sesuai. Sama juga macam plastik yang bungkus air panas semua tu memang ada dia punya standard dia. Sama juga kalau kita nak buat frozen, kita beli plastik, kena plastik yang sesuai untuk suhu yang sejuk. Macam saya pernah buat frozen dan berniaga frozen, jadi saya kena cari yang plastik yang memang khas untuk di-frozenkan, untuk tahan dengan suhu yang sejuk Jadi kita akan kukuskan kita punya lapisan bawah ni sampai dia masak. Saya akan kukuskan dia sekejap lagi dan lebih kurang dalam 20 minit. Okey, kukusan saya dah panaskan tadi sekejap. Okey, saya masukkan kita punya adunan kita yang dah siap tadi Ini untuk lapisan bawah dia. Keleping yang 500 ml tadi. So kita kukus ni dulu. Okey, sementara menunggukan lapisan bawah kita tadi keleping masak, so kita akan bancuh dulu kita punya adunan putih tadi. Kita akan masakkan di atas api So api kena sederhana besar. Hendaklah sentiasa mengacau sampai dia pekat pekat, kepekatan dia tu lebih pekat daripada lapisan yang pink tadi, tetapi masih boleh mengalir bila kita tuang. Macam mana tu kita kena tengokkan dia. Dan kita akan masukkan cacah apabila kita punya adunan kita dah pekat baru kita masukkan kita punya cacah. Jadi cacah kita tu taklah patah-patah sangat. Dan kita kacau dia sampai dia agak berat dan sedikit pekat. Nanti kita tengok macam mana. Masa ni jangan tinggalkan adunan kita. Api hanya bukakan sederhana besar Kacau kena sampai dekat dia punya dasar. Dasar periuk kita tu. Kalau tidak nanti atas dia okey tapi bawah dia ada kerak. Kita kacau. Tapi kalau dalam api yang tak berapa besar, jadi kita dapat mengawal kita punya tu. Kita punya kepekatan dia. Dengan molek nanti dia jadi kalau api dia kena pada dia punya suhu So kita kacau, kita tengok dah nak berat. Buat talam ni sebenarnya sangat mudah Satu je, jangan putus asa. Kalau sekali dua kali tak jadi tu biasa. Kadang-kadang kita tengok cikgu buat depan mata kita pun kita buat tak jadi kan. Kena selalu mencuba. Okey, ini nampaknya dah pekat. Kemudian baru saya masukkan kita punya tepung cacah kita yang kita dah rebus tadi. Okay, masa tu kita dah tak boleh pakai wish lagi sebab kita takut kita punya cacah tu patah. Patah nanti tak cun lah. Kacaukan dia sampai dia pekat. Masa ni saya dah matikan api. Okey, bila kita masukkan cacah je kita matikan api. Jadi kita kacaukan dengan kepanasan periuk tu saja.
Kacaukan dia. Kacau rata. Lepas ni kita akan tuangkan dia lah dekat atas lapisan pink kita yang dah masak tadi. Bila dah kacau rata macam ni, kita nak tuang lah atas lapisan pink kita. Okey, lapisan bawah kita yang colour pink tadi dah masak. Kita nak tahu dia masak, kita letakkan jari kita dan dia tak melekat. Lepas tu adunan kita sedikit kilat dan kita tunggu sampai dia betul-betul masak, baru kita letakkan kita punya lapisan atas tadi. Okey, apabila kita dah cakar-cakarkan dengan pisau bergigi, kita tuangkanlah kita punya lapisan tengah yang kita dah kacau tadi. Masa tuang ni, kita jangan tuang dia terlalu kuat biar dia mengalir dekat atas spatula kita alaskan spatula tu semasa dia mengalir. Jadi dia taklah laju. Okey. Kita ratakan dia. Kalau susah pakai ni, kita ambil spatula yang lepeh tu yang tu mudah sikit. Ratakan dia elok-elok. Kemudian kita akan kukus lagi kita punya lapisan tengah ni lebih kurang 25 minit hingga 30 minit. Dia kena betul-betul masak. Talam ni kalau tak masak lapisan tengahnya, memang kita tak boleh potong Dia akan melekit-lekit. Susah kerja kita nanti. Biarkan dia masak. Okey, apabila dah 25 minit hingga 30 minit, kita punya tu pun dah masak. Okey, dia punya tu dah molek. Kita cakarkan lagi dengan kita punya pisau yang ada gigi tadi. Tujuannya ialah untuk dia melekat dengan lapisan atas So, kita dah cakar-cakar macam tu. Kita letakkan kita separuh kita punya lapisan pink tadi yang 500 ml. Balance dia kan. Tapi syaratnya sebelum kita tuangkan ke atas lapisan putih ni, kita kena godak dulu kita punya lapisan pink yang tadi tu. Mungkin dia nak tunggu turn dia dituang atas ni, dia mendak kan. Jadi kita kena godak-godak dulu sebelum kita tuangkan ke atas lapisan putih tadi. Kalau tak godak nanti dia mendak. Bila mendak nanti tak jadi lapisan atas ni, dia akan lembek. Jadi bila kita dah siap tuang tadi, kita nak kukuskan. Yang ni lama. Yang ni lebih kurang dalam 25 minit hingga setengah jam juga Apa saya buat, saya tutupkan. Kemudian baru saya tutupkan tutupan kukus tu. Tujuannya supaya kita punya talam nanti jadi molek. Okey, talam kita pun dah cukup masa. Saya nak angkatkan dia. Okey, kita bukakan dia. Okey, molek dah talam kita. Okay, kalau dia ada air, tunggukan sekejap dengan keadaan dia punya tutup tu terbuka. Kita biarkan sekejap. Inilah. Saya dah angkatkan dia letak tepi ni. Ni kena tunggu 2 hingga 3 jam sebelum kita potong. Sebab kalau kita potong panas-panas, memang tak cantik Dan perkara wajib kita kena buat bila memotong, kita kena pakai pisau plastik. Apa-apa pisau pun tak kisah. Tapi pakai pisau plastik. Okey, sekejap lagi nanti bila dah cukup sejuk, nanti saya akan potong dan kita tengok kejadian dia macam mana Okey, kita punya talam pun dah siap. Saya nak potong. Bila potong, kita kena gunakan pisau plastik. Pisau plastik dan juga pembaris plastik. Kalau tak ada, pembaris besi pun boleh. Pembaris Dan kita akan potongkan dia sampai habis. Kalau pakai pembaris besi, letak sikit minyak dekat pembaris tu, jadi dia tak melekat. Okay, kita habiskan potong. Potong kena kemas-kemas dan mulik-mulik. Kalau nak buat berniaga, kita kena letak dulu atas dia plastik 10x10 sama dengan loyang. Kemudian kita akan telungkupkan ke atas bot lain atau loyang lain. Kita akan tukarkan bahagian belakang kita punya talam tadi. Bahagian belakang ni kita dah telungkupkan. Kita akan tukarkan plastik dia. Lepas tu baru kita akan letakkan dekat dalam kita punya kotak talam yang kita dah buat tu. Macam hari ni saya just telungkupkan dia kat atas bot sebab untuk makan sendiri. Jadi taklah masalah Okay, talam dah siap potong dah. Dah molek dah. Saya nak susul masukkan kat dalam piring. Bagi perempuan yang sukakan video ni, bolehlah subscribe, like, share dan komen Dan jangan lupa tekan tombol lonceng untuk tidak ketinggalan dengan resipi-resipi yang menarik pada minggu-minggu akan datang yang saya akan kongsikan Kita susunkan masuk dalam piring. Kita nak cuba rasa ni. Susun masuk dalam piring. Kalau musim-musim cuti, buat kuih macam ni. Budak-budak memang suka makan lah Okey, sekianlah saja perkongsian resipi saya pada hari ini
Sampai berjumpa lagi di episod-episod akan datang dengan resipi-resipi lain. Selamat menonton, selamat mencuba dan juga terima kasih kerana sudi menonton. Sampai jumpa lagi. Bye.